Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin Lukas edisi malam 1 November 2021 bersama saya Fatin Syahirah Rosdi. Tumpuan berita, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Ragat Kurdi Taib hadir memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing pada Isnin. Beliau meluangkan masa kira-kira 30 minit bertemu dengan ahli-ahli keluarga mendiang. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP, Dato' Sri Alexander Nantalini yang turut hadir memberitahu Sarawak kehilangan seorang tokoh dan pemimpin yang disanjungi rakyat serta lantang menyuarakan pendapat. Mendiang amat disanjungi, dikagumi rakyat kerana perjuangan dia pada mulanya memang seorang pemimpin dan wakil rakyat yang lantang menyuarakan kepentingan rakyat, dan apabila diberi peluang menyertai kabinet di Sarawak dan juga menyandang jawatan timbalan Ketua Menteri, Mendiang telah lebih lagi memperjuangkan untuk Sarawak dan juga rakyat, lebih lagi rakyat luar bandar, di mana dia mewakili kawasan Baleh, yang kampung saya pun di Baleh, dan kami bersama dari Kapit dan dapat menyaksikan atas usaha Mendiang selama ini. Kapit jauh berubah daripada masa dahulu. Mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James meninggal dunia di Pusat Perubatan Norma Sarawak NSMS di Petrajaya Kuching pada jam 7.05 pagi pada usia 75 tahun akibat komplikasi jantung, dan ujian COVID-19 terakhir adalah negatif. Terdahulu, Mendiang telah dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU Hospital Umum Sarawak pada September selepas disahkan positif COVID-19. Turut hadir memberikan penghormatan terakhir ialah Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Dato' Sri Dr. Sim Kui Hian, Menteri Muda Belia dan Sukan Sarawak, Dato' Snodan Lawan, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Dato' Amar Jao Semion, Pemangku Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS, Dato' Joseph Salang Gandum, Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Samad Junai dan ketua-ketua jabatan yang lain. Terdahulu, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Dato' Amar Jao Semion hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing di kediamannya di Jalan Ong Tiang Sui di sini pada Isnin. Kehadiran beliau telah disambut isteri mendiang Puan Sri Dato' Corin Masing dan beberapa ahli keluarga lain serta Menteri Muda dan Sukan Dato' Snodan Lawan, Pemangku Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS, Dato' Joseph Salang Gandum. Dato' Amar Jao yang mewakili seluruh penjawat awam negeri Sarawak mengucapkan tahziah kepada Puan Sri Dato' Corin Masing dan ahli keluarga di atas pemergian mendiang. Berita seterusnya, pengundi di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban diseru agar terus kuat dan memastikan calon Gabungan Parti Sarawak GPS di kawasan itu menang dengan majoriti besar dalam pilihan raya negeri PRN Sarawak akan datang. Timbalan Ketua Menteri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugah Embas menjelaskan kemenangan GPS pada PRN ke-12 nanti juga sebagai tanda terima kasih kepada Ketua Menteri Dato' Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg yang telah menunjukkan kebolehan dalam memimpin Sarawak. Kenapa kita berpilih? Kita berpilih tidak lama lagi. Dan tiap-tiap kali berpilih, kita di Saban itu dulu PM, sekarang GPS. Setiap kali kita berpilih, kita akan selalu menang dan majoriti kebesaran. Jadi kali ini kita juga memang
tidak ada tidak gentar semangat, tapi terus gagah, terus kuat, terus tentukan bahawa calon pengundi Bukit Saban akan memberi majoriti yang besar kepada GPS. Berucap semasa Majlis Pemimpin Bersama Rakyat Bukit Saban di Dewan Masyarakat Sepau pada Ahad, Dato' Ahmad Douglas juga berkata kawasan Bukit Saban telah menerima peruntukan sebanyak RM464 juta untuk projek pembangunan yang telah sedang dan akan dilaksanakan sepanjang tempoh 5 tahun ini. Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak itu menambah, banyak lagi perancangan di Dun Bukit Saban untuk menambah pendapatan dan meningkatkan ekonomi, antaranya mewujudkan agropark dan lapangan terbang di kawasan itu. Sementara itu, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Sarawak, Undang-Undang Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali yang turut hadir dalam program itu berkata sebanyak RM30 juta telah dibelanjakan untuk pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP di Bukit Saban. Selain itu, beberapa projek lain juga akan dilaksanakan seperti tebingan Sepau, bangunan pejabat daerah kecil Sepau baru, pembinaan kompleks sukan Sepau, pembinaan market baru Sepau, skim perumahan permata dan pembinaan lapangan terbang Sepau. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak akan terus mempertahankan hak dan kepentingannya seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia MA63. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Haliasan berkata, ini termasuklah mempertahankan hak kebebasan beragama dan mengamalkan budaya serta adat resam yang pelbagai bagi memupuk masyarakat hidup berharmoni. Sebab itu dalam agama di tubuh Majlis Islam, Jabatan Agama Islam untuk kepentingan masyarakat yang beragama Islam, dan kita tubuh unit untuk agama-agama lain, uniform. Bukan saja tubuh, malah kita bagi bantuan untuk gereja-gereja, temple dan sebagainya. Tujuannya ialah supaya kita dapat memupuk masyarakat yang harmoni kehidupannya dari segi amalan agama yang berbeza. Kita dapat memupuk. Itu yang kita mau. Dan kita akan terus mempertahankan ini. Kebebasan beragama, kebebasan untuk mengamalkan adat resam. Katanya semasa berucap dalam lawatan kerja di Long Tuan Terusan Lawas pada Ahad, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari menambah, Kerajaan Sarawak juga akan meneruskan pembangunan di kawasan utara Sarawak. Ini termasuklah menyediakan bekalan air dan menaik taraf sekolah-sekolah daif di bahagian Limbang. Kita akan berusaha untuk meningkatkan lagi dan kita akan memperluaskan lagi coverage bekalan air sampai ke ujung kampung. Kita akan pertingkatkan. Dan walaupun sekolah ini adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan, tapi kita dalam NRDA juga membantu untuk baik pulih sekolah. Ini melibatkan sekolah-sekolah di kawasan Terusan dan di kawasan-kawasan lain di seluruh bahagian Limbang ini.
Pada majlis itu, beliau juga memaklumkan Kerajaan Sarawak menerusi Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA dan Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Sarawak RIKORDA sedang melaksanakan pembinaan anjung usahawan yang dijangka siap pada Mac 2022. Di Muka, Unit Cina Sekolah Sarawak di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan telah memperuntukkan dana sebanyak RM300,000 bagi membantu projek pembinaan bangunan baru 2 tingkat Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Hua. Penyerahan dana tersebut telah disempurnakan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Koi Hian kepada Ahli Lembaga Pengurusan SJK Huai Penakub Muka pada Sabtu. Sementara itu, jelas Datuk Seri Dr. Sim, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingan, Abdul Yaakob Arbi sebelum ini telah banyak membantu menjayakan perancangan pembinaan sekolah tersebut yang kini sedang dalam proses pembinaan. Di Bintulu, bidang pendidikan mampu mengubah kehidupan seseorang itu daripada hidup sukar kerana kehidupan yang lebih baik. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Urundi Utom berkata, pendidikan adalah satu proses transformasi yang merupakan langkah awal untuk apa yang akan dilakukan selepas ini. Jadi kita tidak boleh hari itu bangsa kita tinggal di luar bandar, baik Dayak, baik even Chinese also. Those people are staying in the rural areas. Amai punya kena sidai sekolah clear, pasal berpinjau ke duit. Berpijau ketuk kadang sidak terpaksa moges tanah nganjung anak sekolah. Jadi aku bisa cerita sikit di Sibu, Raja Ampak Sibu. So this group of people are actually parents from sending the kid where should the kid go. Jadi kengagai Australia sidak berkumpul duit. Datai sadoknya din udah ya graduate udah nak kerja ya din. Jadi sidak tu mumpuk nganjung anak ya jaga din. Jaga. Kena my house yang tadi. So, I think that's the best way. Kita nak boleh menyokong tadi, nak patut tinggal ke diri. Nak patut nyamai ke diri. So, therefore, we share the, kongsi lah, nama tak boleh ada bantu pangan diri, kita yang bantu. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam merasmikan majlis penutupan program jangkauan luar SK Sungai Sengian Labang Sebau dan penyerahan sumbangan program prihatin COVID-19 di Hotel Promenade Bintulu pada Sabtu. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenal turut meminta Petronas untuk membantu memberikan bantuan menaik taraf 9 buah sekolah yang ada di bahagian Bintulu ini. Jadi satu permintaan daripada saya, Cik Laga, kalau boleh tidak banyaklah, 9 sekolah saja. Kasih habis, sapu habis. So kasih tolong bantu semua. Jadi mau Petronas kaya. So this is the time for us to show and share. Sharing is caring. This is most important. Not only Petronas, I think Shell and all those oil and gas company. And I must thank them during COVID. They have been very, very helpful. The most helpful group of people that make our life easy. Terdahulu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Syarikat Malaysia LNG dan Petronas LNG Sembilan Sdn Bhd, Muhammad Syazwan Abdullah Lagajengi dalam ucapannya berkata, Petronas sangat prihatin terhadap masyarakat setempat terutamanya bagi mereka yang tinggal di luar bandar. Menerusi program tanggungjawab sosial atau CSR seperti program Outreach Petronas di Sekolah Kebangsaan SK Sungai Sengian Labang meliputi kerja-kerja penambahbaikan kemudahan sekolah seperti tandas, pondok menunggu dan fasiliti lain seperti TV pintar dan komputer meja yang sangat diperlukan oleh murid-murid dan guru di sekolah ini. Berita seterusnya, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat, Datuk Sri Fatimah Abdullah telah meluangkan masa menghadiri program seberkas bersama beliau di Waterfront Dalat pada Sabtu.
Dalam program tersebut, Datuk Sri Fatimah turut menyampaikan sumbangan dana projek kecil luar bandar MRP bagi menampung kos sebahagian penganjuran program tersebut. Sementara itu, penganjuran program sebekas bersama belia ini juga bertujuan mengetengahkan bakat-bakat belia di daerah dalat yang diadakan secara santai dan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Selepas itu, beliau sempat melawat pusat internet dalat bagi melihat golongan belia mempelajari kursus kemahiran Microsoft Office. Di Long Laput, program Negerang IJ Umar Maring telah memahat sejarah tersendiri apabila Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menyempurnakan majlis mendirikan tiang baharu bagi Rumah Panjang Temenggung Elizabeth Deng di Long Laput. Jelas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telangusan, Dennis Ngau, projek tersebut merupakan antara pembangunan projek rakyat yang dibawa Kerajaan Sarawak untuk manfaat masyarakat Kayan, malah kawasan Telangusan amat dekat di hati Ketua Menteri. Kalau orang kata Datuk Seri Najib banyak kali datang ke Sarawak, kita pun apa kalah dia. YBCM banyak kali juga datang ke Telangusan, pergi ke Mulu, pergi ke Merudi. Jadi barang tetap ada soft spot bagi yang menghormat Ketua Menteri kita. Kita rasa sangat terharu di atas keprihatinan yang menghormat Ketua Menteri terhadap kawasan dan masyarakat di pedalaman Baram. Dan khasnya kita di Telangusan kerana dalam masa yang singkat selepas 31 Oktober 2020 yang sebenarnya YBCM nak datang awal, tapi disebabkan COVID terpaksa ditunda. Ke Rumah Panjang Long Pilah yang menghormat Ketua Menteri sekali lagi berada di sini hari ini. Dan lebih istimewanya kali ini lawatan yang menghormat Ketua Menteri telah ke Rumah Panjang Long Laput, tempat lahirnya pemimpin agung masyarakat Kayan Hargamiri masa kini, yaitu yang dihormati Kakanda Temenggung Elizabeth Deng. Sementara itu, Ketua Kaum Long Laput Robert Luhat merakapkan perhargaan kepada Kerajaan Sarawak yang membawa projek rumah panjang berkenaan. Katanya projek tersebut akan dilaksanakan mulai Januari 2022 dan dijangka siap dalam tempoh 2 hingga 3 tahun. Rumah panjang Kampung Long Laput ataupun rumah baru yang baru dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak sebentar tadi. Di sana akan didirikan 165 buah pintu dan untuk beberapa keluarga, dan kita akan bermula mendirikan rumah baru ini mulai Januari tahun depan dan dijangka siap dalam 2-3 tahun yang kemudian. Sangat-sangat mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan khasnya Kerajaan Negeri Sarawak yang telah membantu kami dalam pembinaan rumah baru ini dengan memberi kepada kami sepintu sebanyak RM50,000. Dan kita harap bahwa Kampung Long Laput, penduduk Kampung Long Laput ini akan memberi sokongan yang padu kepada kerajaan yang senantiasa prihatin terhadap keperluan masyarakat yang ada di sini. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahirah Rosdi dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe Lukas channel di YouTube. Salam Lukas.